Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah pengumuman terkini sebelum kita pergi kepada tajuk yang amat berat pada hari ini. Buku Tuah Tursina, Sainai, Mahameru Sumeru dan Pergunungan Ketuhanan akan keluar pada hari Isnin atau Selasa minggu hadapan. Berlaku sedikit kelewatan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Lantas bagi yang berminat boleh PM Dan juga saya minta tolonglah TikTok dah mula menahan cerita Melayu saya daripada keluar ke khalayak ramai. Jadi bagi sidang pendengar yang boleh membantu, bolehlah PM boleh tolong promo kebangkitan pemulangan semula kefahaman akan sejarah sebenarnya bangsa Melayu. Jadi alhamdulillah pada malam ni kan kita membicarakan satu topik yang agak berat di akhir zaman. Ayahanda dan bonda, warisan tanah air Bonda Pertiwi. Di dalam kita membicarakan tapak keluarga Adam yang pertama turun di muka bumi, maka wujud perkataan ayah anda dan bonda, ayahanda dan bonda, adinda, kekanda, kan? Ibunda, ibu anda, ayah anda. Jadi sebenarnya di dalam titian sejarah manusia yang kita warisi sebagai orang Melayu, saya pun sebenarnya tidaklah mahu berpakaian sedemikian rupa di dalam membicarakan benda ni. Boleh saja saya berpakaian t-shirt, pakai suit, kemeja kan. Tetapi inilah sebenarnya sepersalinan di antara berbagai persalinan pakaian yang kita warisi daripada leluhur kita. Orang Melayu ada ayah dan ibu. Kalau kita tidak zahir ke muka bumi. Kita ada jantan betina. Kita tahu asal usul kita. Jadi topik yang amat berat di akhir zaman. Ayah dan ibu, ayahanda dan bonda. Bagaimana hendak kita menyelamatkan anak-anak bangsa kita, diri kita sendiri, di ujian akhir zaman yang sedang kita dihadapkan. Ayahanda dan bonda, kita panggil ayahanda, kita panggil ibunda. Kita mulakanlah dengan ayahanda, iaitu Adam yang pertama. Di dalam kosmologi orang kita Melayu, kita memanggil ayahanda. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa ayahanda tadi tersulam kan? Ada tenunan, ada akad, ada penyaksian, ada syahadah, ada kesaksian, kenyataan dan ada mapping dan ada algoritma yang membawa kembali anak-anak bangsa Melayu kepada gelanggang tauhid dan anak yang soleh. Bagi memulakan sidang pada malam, bila kita sebut ayahanda, sebenarnya di sebalik perkataan ayahanda tadi ada rahsia yang besar. Ayah ada. Ayah anda sebenarnya adalah ayah ada. Ada maksudnya wujud. Kita ada ayah. Ayah menjaga, ayah membela, ayah membimbing, ayah menyediakan dan ayahanda memberi. Dia mengawal, dia protect. Di sebalik perkataan ayahanda, kadang zaman Keltik, zaman Greco-Roman dia kata ada. Ada itu merujuk kepada ayah. Bahasa lain dipanggil apa. Bahasa Mak Saleh dipanggil papa, ada panggil father. Tetapi ayahanda sebenarnya ayah ada. Di dalam ayah ada tadi, di akhir zaman ini anak-anak bangsa telah terlepas pandang akibat sengketa yang berlaku di kalangan anak-anak Adam. Dan yang mana kebanyakan anak-anak Adam, anak-anak ayah dan putera dan puteri bonda telah tergelincir daripada gelanggang tauhid mengikut musuh anak-anak Adam. Ayah ada sebenarnya ada rahsia. Bahasa Melayu bahasa yang amat mistik dan sakral. Bahasa Melayu sebenarnya orang Melayu telah mewarisi bahasa Adam, yang saya katakan bahasa ahli kitab.
Lantas bila kita katakan ayah ada, ayah anda, zaman dulu kita tulis surat ke hadapan ayah anda, itu bahasa baru, bahasa lebih lama, lebih tersulam. Ayah ada. Wahai sidang pendengar, walaupun kita tak ramai, bila kita menyebut ayah ada, ayah anda, ayah mereka dan ayah kita, perkataan ada tadi melahirkan, menyambung kembali suatu perhubungan yang kita ada ayah. Kita ada sesuatu, kita ada ayah yang memerhatikan kita. Kita ada ayah yang tidak akan meninggalkan kita. Berlaku perhubungan silaturahim yang tidak diputuskan dengan gelanggang kematian. Walaupun ayahanda kita telah kembali ke rahmatullah, sama seperti ayahanda saya telah kembali, ibu saya masih hidup, ibunda saya, ibu ada saya masih ada. Tetapi ayahanda saya telah ada dan masih ada sampai hari ini kerana beliau telah meninggalkan pakaian jasad. Samalah seperti saya, pada satu hari nanti, sidang ini hanya menjadi sidang kenangan yang silam. Tok Fauzi dah tak ada, dia dah balik. Pi kat kubur ada 2 batu nisan, 2 antena lah, still broadcasting lah. I will be broadcasting from my grave. Bahasa lebih kasar lah, kita bercakap dengan bahasa cahaya atau bahasa ruh. Tidak lagi sedemikian rupa seperti saya macam ni di hadapan sanak saudara saya, orang Melayu, bangsa saya dan bahasa saya. Bila kita merasakan adanya ayah, ada rasa keselamatan, ada rasa ketenangan, ada rasa kita dipandang, ada harga diri dan ada maruah. Di sebalik tirai adanya ayah, ayah ada, orang Melayu tidak akan dahaka. Orang Melayu akan merendahkan diri, ada daulat, ada maruah. Maruah kita akan dibela, dibangkitkan kembali oleh ayahanda kita yang terkini atau yang pertama-tama di muka bumi. Di dalam gelanggang akhir zaman, sebenarnya kebanyakan manusia telah lupa dan memutuskan silaturahim dengan ruh ataupun jiwa dengan ayahanda pertama ataupun ayahanda mereka yang dikatakan telah meninggal dunia. Telah terputus kerana dunia dan sistem yang kita hidup di kala ini telah memprogramkan kita dengan menyatakan kematian itu adalah pemutus. Maka kita menantilah pada hari kita mati dan hari kita dibangkitkan untuk bertemu dan melihat dengan ayahanda atau ibunda kita, ibu yang ada dan ayah yang ada ini, melewati sepersalinannya pakaian api angin air tanah. Maka kita tergapai-gapai. Maka ramailah anak-anak yang derhaka, anak-anak yang mengaku menjadi raja, merompak, merampas, melakukan kerusakan dan onar di muka bumi. Mereka dah tidak pandang kepada ayah mereka. Mereka tidak hormat kepada ayahanda yang pertama ataupun ayahanda yang menzahirkan mereka, membela dan memberi makan mereka. Mereka lupa. Bila mereka lupa, setiap tindak tanduk mereka itu akan mendatangkan aib atau menconteng arang ke muka ayahanda dan bunda. Mereka mengikut hawa nafsu dan berleluasa. Mereka dah rasa mereka jadi pak, mereka jadi raja, mereka jadi samsing, mereka memakai gelaran ayahanda tiga lain ke, kongsi gelap ke, mengambil anak-anak di kalangan bangsa Melayu, sedangkan mereka sendiri telah terputus. Ni masalah berat pada malam ni. Bagi puak-puak tiga lain ke, kongsi-kongsi Melayu, sila ambil maklum. Hampa dah junjung sumpah. Tapi adakah hampa ketika junjung sumpah dan mengambil mereka yang selain daripada ayahanda yang pertama dan yang menzahirkan anda tergelincir dalam dosa yang amat besar. Ni kita bukan nak bincang hukum pada malam. Ini jiwanya orang Melayu. Lantas bila adanya rasa tidak terputus pertalian dengan pintu gerbang ditanggalkan api angin air tanah atau jasad ini, roh tidak mati.
maka pastilah anak-anak Melayu, bangsa Melayu mendapat ketenangan jiwa, bahagia dan merendahkan diri dan mendengar titah perintah, arahan dan mendapat bimbingan. Daripada bertuhankan hawa nafsu, mula mengenal jalannya dan makamnya anak-anak yang soleh. Urusan ni amat berat sidang pendengar. Jadi takat inilah malam ini, semoga Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala dan sekalian Nabi dan Rasul, selawat dan salam kepada kekasih Allah Habibullah Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga secebis sekelumit kefahaman ini hamba sampaikan menjadi sebuah permata dan pembuka kepada cahaya mata ayahanda dan bunda yang ada. Ayahanda ada lagi, bunda ada lagi. Cuma kita tidak mahu memandang, kita tidak mahu melihat, kita menutup dan kita telah memutuskan pertalian rasa. Kita bakal bersambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.